yang dimaksudkan dengan keruntuhan akhlak? Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, keruntuhan bermaksud kejatuhan ataupun kerosakan, manakala akhlak bermaksud tabiat ataupun perbuatan ataupun perlakuan seseorang individu sama ada baik ataupun jahat tanpa mereka fikirkan kesan terhadap perlakuan yang mereka lakukan terlebih dahulu. Menurut perspektif agama Islam pula, keruntuhan akhlak bermaksud kerosakan perbuatan seseorang individu itu apabila dia melakukan sesuatu perkara yang menyalahi syariat di dalam agama Islam dan perkara yang sangat menyimpang daripada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Hello? Oh, hello. Hello. Sini jap. Alo. Ada panggil tu. Tak dengar ke? Kenapa? Sini jap. Dia tak dengar kan yang panggil? Yang minta tolong ambil botol air untuk ayah. Dekat atas almari belakang tu. Ni ya? Ya, sini. Ambil. Budak ini mengepah pula dia. Tengok tu anak awak tu. Inilah budak-budak zaman sekarang. Tak ada jiwa sama orang tua. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina bil khadain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, semua duduk. Selesai. Sebelum Ustaz mengajar, Ustaz tanya, semua dah bersedia untuk belajar pada hari ini? Dah sedia? Dah makan tadi? Ada. Okey, pada hari ini Ustaz akan mengajarkan satu topik baru di bawah tajuk rukun iman. Yang topik itu adalah topik kedua, yang mana ia bertajuk rukun beriman kepada malaikat. Okey, seperti yang kita tahu, malaikat merupakan utusan Allah dan merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10, dan malaikat pula diketuai oleh malaikat Jibril. Okey, saya nak tanya Sofia, Datin, berapa malaikat yang wajib kita ketahui yang Ustaz dah ajar ni? 9, Ustaz. Betul 9? Ustaz cakap berapa 9? Betul? Time Ustaz mengajar, sibuk cakap kat belakang, tak fokus. Kamu cakap apa dengan Sofia? Penting sangat ke? Sini cerita kat Ustaz. Mana Ustaz? Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10, bukan 9. Okey, duduk. Tanya Ustaz mengajar, tengok Ustaz. Duduk. Okey, seperti yang kita tahu, malaikat Jibril ni merupakan utusan Allah dalam peristiwa penurunan Al-Quran. Okey, sekarang Ustaz nak tanya Safia sendiri, siapa ketua dalam kalangan malaikat? Malaikat muka kan? Malaikat muka.
Ustaz cakap tadi malaikat muka. Ha. Ni seorang lagi. Ustaz berpuing mengajar kat depan. Cakap malaikat diketuai oleh malaikat Jibril. Kenapa kamu cakap malaikat muka? Pandang depan. Sepatutnya time Ustaz mengajar, kamu fokus. Mana adab kamu dengan guru? Sepatutnya Ustaz tengah mengajar ke depan, kamu berdua kena senyap dengar dan fahami apa yang Ustaz ajar. Ingat tak apa yang Ustaz pernah cerita dulu? Sahabat Nabi keluar menuntut ilmu daripada kota Mekah selama 10 tahun. 9 tahun sepanjang tempoh masa dia belajar tu, dia hanya menuntut ilmu berkaitan adab. Dan setahun berkaitan jurusan yang dia mahu. Itu menunjukkan apa? Adab tu penting dalam setiap apa yang kita lakukan. Okay, boleh faham? Okay, duduk. Ya. Baiklah. Jadi, dalam peristiwa penurunan Al-Quran, malaikat Jibril merupakan pengantaraan bagi Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada malaikat, kepada Nabi melalui pelbagai cara. Jadi cara itu Ustaz akan sambung di kelas yang seterusnya. Jadi Ustaz akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh langsung. Baik korang, boleh saya duduk di sini? Saya nak buat kerja. Dan sebenarnya ada banyak kerja nak buat ni. Okey, tak tanya. Boleh. Wah, senyap sikit. Saya nak buat kerja ni. Ganggu lah. Kan dekat perpustakaan ni tak boleh bisik. Tak sekarang lah, ni telah dapat korang ni. Apa yang datang sini? Dia ada tempat tu dapat baca dekat sini. Dia baca ke yang munjuk ni. Kita dah tentu kerja nak boleh. Buat apa ni? Saya buat kerja sekolah akhlak. Ustaz saya nak tengok esok. Saya buat dekat sini. Banyak lagi tengok. Banyak juga. Sebab kalau dekat rumah saya tak buat kerja. Saya nak TV, main game. Sebab rumah saya banyak benda tu. Oh. Kita pun dah sebut. Kita dah sebut. Apa? Sudah sebut. Yelah, boleh je. Semua siap. Banyak lagi. Kenapa nak suka
jadi kita orang. Jangan tahu sangat. Tadi kan kau kata kan suka nak buat kerja semua kan? Saya suka buat kerja saya. Tapi tak buat. Saya Tapi buat nak kerja. kau buat je kata ni kerja mana ni. Kau kan dah siap ni. Kau kan dah ini boleh buat esok. Esok buat tu hari. Nak. Esok mana sempat ni cikgu saya nak. Sempat. Kau siapkan ni. Siapkan kita orang punya semua dah macam. Banyak ni. Kalau tadi buat kat rumah, datang je lagi ni lagi. Duduk je dia tadi. Orang beli saya kan? Macam tak boleh. Kau tak cari orang nak tak tolong je. Tak tolong sikit je. Sikit je. Tak banyak tolong ke 10. 8 je. Bawah 10 tu masih sikit. Kan semua? Saya ikut pengawal nanti. Oh, pandai. Dia tak tahu akunya anak besar. Dia anak besar. Ini cakap apa dah sama? Aku anak guru penolong kalian 1. Sama ada saya lawan. Kalau kau tak nak satu soalan benci kau, baik kau buat itu juga. Kita takut dengan kau. Kau itu takut dengan kau. Saya bagi tahu cikgu. Kau fikir kita orang tak tahu kau tahu siapa? Lepas tu dalam kampung. Net lagi. Jangan melawan kita orang. Siapkan semua. Dah. Cuba buat sama. Cuba buat. Kita nak esok juga siap. Esok tahu. Esok pagi-pagi. Okey? Pagi-pagi kita orang datang jumpa lagi. Kalau kau tak siap, satu sekolah tu semua. Jom balik. Okey. Jangan. Pagi 3. Sekarang 4 pula. Lima pula. Busuknya bawa apa ni? Bawa ikan ke? Busuklah bawa ikan ni. Rasa elok mati ikan ni. Busuk rumah aku. Tak kacau pun elok tak? Nanti tak nampak sangat yang aku bunuh. Settle. Tunggu dalam sehari matilah ikan tu. Jadi saya akan berpindah kepada punca atau faktor mengapa boleh berlakunya keruntuhan akhlak. Jadi saya bahagikan kepada 3 punca utama, iaitu yang pertama ialah kurangnya didikan agama bermula daripada rumah. Jadi kita boleh lihat bahawa pelajar-pelajar ataupun remaja yang bermasalah bermula ataupun berlatar belakangkan daripada keluarga yang kurangnya didikan agama. Jadi kita boleh tahu bahawa agama merupakan perkara yang tidak asing ataupun pendidikan Islam merupakan perkara yang tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan seseorang manusia. Jadi berdasarkan pemerhatian Pengetua Tunas Bakti Marang,
beliau mengatakan bahawa berdasarkan pemerhatian beliau mengatakan bahawa apabila beliau bertanya kepada anak muridnya ataupun anak jagaannya sembahyang ataupun tak, pakai tudung ataupun tak, mereka menjawab sembahyang kadang-kadang dan juga pakai tudung tak pakai tudung dekat luar. Jadi kita boleh lihat bahawa runtuhnya akhlak seseorang Muslim yang di mana merupakan remaja pada zaman kini. Jadi pendidikan Islam merupakan perkara yang utama dalam kehidupan untuk membina jati diri seseorang manusia, terutamanya akhlak bagi seorang Muslim. Jadi isu kurangnya didikan agama ini ataupun punca kurangnya didikan agama ini bermula juga daripada ibu bapa yang mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa yang perlu menunjukkan tingkah laku yang baik, dan juga mereka mengabaikan peranan mereka sebagai ibu bapa. Jadi jelaslah bahawa punca yang pertama ini merupakan faktor yang mendorong kepada keruntuhan akhlak remaja Islam pada zaman kini. Jadi seterusnya kita berpindah kepada punca ataupun faktor yang kedua yang menyebabkan keruntuhan akhlak. Jadi faktor yang kedua ialah bermula daripada latar belakang keluarga yang bermasalah ataupun kita panggil sebagai broken family. Jadi latar belakang pelajar yang daripada keluarga yang bermasalah ini merupakan antara punca mengapa keruntuhan akhlak berlaku. Hal ini demikian kerana apabila keluarga bermasalah akan memberi kesan kepada minda mereka, akan memberi kesan kepada mentaliti mereka. Kerana keluarga yang bermasalah ini biasanya akan berlakunya perbalahan di rumah, pertelingkahan, kesalahfahaman dan ketidaksefahaman antara ahli keluarga. Jadi di sini merupakan faktor yang berpunca daripada ibu bapa. Kerana saya mengatakan di sini kerana penceraian merupakan punca daripada ibu bapa. Kerana penceraian menyebabkan ibu bapa tersebut mengabaikan peranan mereka sebagai ibu bapa, yang mana ibu bapa sebenarnya kerana ibu bapa sebenarnya perlu mencorakkan anak-anak mereka yang merupakan sebagai kain putih. Jadi apabila ibu bapa yang bermasalah akan memberi kesan kepada anak-anak pada zaman kini. Jadi saya datangkan satu contoh. Pada zaman kini, pelajar ataupun pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah, mereka dikatakan bercinta pada zaman sekolah ataupun cinta monyet. Jadi perkara ini mengikut kajian ataupun pemerhatian, apabila ibu bapa mereka tahu je anak-anak mereka bercinta di sekolah, tetapi ibu bapa mereka tidak mengendahkan perkara tersebut dan menganggap perkara tersebut adalah perkara yang biasa dan normal yang berlaku di sekolah. Jadi di sini jelaslah bahawa ibu bapa yang menyebabkan punca berlakunya keruntuhan akhlak berdasarkan keluarga yang berlatar belakangkan keluarga yang bermasalah. Faktor yang terakhir atau punca yang terakhir ialah nilai pendidikan yang rendah. Jadi seperti mana yang kita tahu, pendidikan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan seseorang manusia, terutama sekali dalam kehidupan remaja Muslim pada zaman kini. Tanpa pendidikan, seseorang tidak akan dapat ilmu pengetahuan dari segi ilmu pengetahuan bahasa, agama dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini saya mengatakan bahawa pendidikan dari segi agama. Tanpa pendidikan, seseorang tidak akan tahu cara untuk solat, cara untuk berakhlak, cara untuk menghormati ibu bapa. Jadi punca nilai pendidikan yang rendah adalah bermula daripada ibu bapa. Jadi ibu bapa sendiri yang menetapkan pendidikan anak-anak masing-masing. Jadi apabila pendidikan seseorang Muslim ataupun seseorang remaja Muslim itu rendah, akan menjejaskan kehidupan mereka dari segi akhlak, akidah dan juga ibadah solatnya. Jadi saya boleh datangkan satu contoh, iaitu pada zaman kini kerajaan telah menyasarkan abad ke-21, iaitu di mana pelajar perlulah belajar secara aktif dan juga tidak perlu pasif di dalam kelas. Jadi saya datangkan satu contoh. Pelajar pada zaman kini apabila dalam seminggu ada 5 hari bersekolah, tetapi ada yang tidak hadir ke sekolah dalam 2 hari, 3 hari kerana mereka menganggap bahawa pendidikan merupakan satu perkara yang boleh dimain-mainkan dan juga tidak dipedulikan. Jadi contoh yang lain pula, apabila mereka masuk ke dalam kelas, mereka tidak fokus di dalam kelas terhadap apa yang guru ajarkan di hadapan. Jadi di sini jelaslah bahawa nilai pendidikan seseorang Muslim ataupun remaja Muslim itu berada di tahap yang rendah kerana
mereka tidak menganggap bahawa pendidikan adalah perkara yang penting. Jadi apabila pendidikan dianggap sebagai perkara yang tidak penting, maka berlakulah ataupun wujudlah dan muncullah keruntuhan akhlak di dalam kalangan remaja Islam pada zaman kini. Itu sahaja dari segi punca ataupun faktor utama dalam keruntuhan akhlak. Sekian, terima kasih. Akhlak merupakan cermin dan peribadi seseorang individu. Oleh itu, akhlak sangat penting dalam kehidupan seharian seseorang individu. Individu yang mempunyai akhlak yang baik akan dipandang mulia dan tinggi, manakala individu yang tidak mempunyai akhlak yang baik akan dipandang serong dan dicemuh oleh masyarakat sekeliling. Akhlak yang baik seharusnya dihiasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, kebanyakan remaja pada hari ini, terutamanya remaja Muslim, mempunyai akhlak yang begitu memalukan agama, bangsa dan negara. Banyak kejadian seperti pembuangan bayi, zina, perjudian, budaya homoseksual, penagihan dadah dan sebagainya dilakukan oleh remaja Muslim pada hari ini, yang kebanyakan mereka berpaksikan dan bertunjangkan nafsu dan amalan yang dipengaruhi oleh budaya-budaya barat. Dan asasnya mungkin berpunca daripada kurangnya pegangan agama pada diri mereka. Tidak dapat dinafikan juga kesan keruntuhan akhlak akan memberikan kesan yang mendalam pada diri individu. Seterusnya, kesan kepada keluarga. Keluarga memainkan peranan yang penting kerana dari institusi keluargalah kebahagiaan dan keharmonian sesuatu masyarakat itu bermula. Keruntuhan institusi kekeluargaan akan menyebabkan hilangnya kebahagiaan dan keharmonian dalam sesuatu masyarakat. Akhlak yang baik dan mulia datangnya dari sesebuah institusi kekeluargaan yang harmoni dan bahagia. Benarlah kata-kata hikmah yang menyatakan bahawa rumah itu adalah akar segala-galanya. Oleh sebab itu, keruntuhan akhlak akan menyebabkan dan memberikan kesan yang besar ke atas kebahagiaan dan keharmonian sesuatu institusi kekeluargaan itu. Antara kesan yang akan berlaku akibat terhadap institusi kekeluargaan adalah keruntuhan institusi kekeluargaan akan berlaku. Akhlak yang baik datangnya dari keluarga yang harmoni dan bahagia. Akibat wujudnya ketidakharmonian dalam keluarga, pastinya akan wujud perceraian. Masa depan anak-anak akan terbiar dan tidak terpelihara. Anak-anak juga akan hilang tempat bergantung dan bermanja. Wujudnya masalah sosial yang lain seperti budaya lepak, ketagihan dadah, pelacuran, perjudian, hubungan sesama jenis dan masalah-masalah yang lain. Bagi kesan kepada masyarakat pula, keruntuhan akhlak akan memberikan kesan yang sangat besar dalam masyarakat. Jatuh bangunnya sesuatu negara, agama dan bangsa dapat dilihat dari segi akhlak dalam masyarakat itu sendiri. Tidak dinafikan, akhlak remaja pada hari ini sangat membimbangkan kiranya hal ini tidak dapat dibendung oleh masyarakat yang tertentu, terutamanya oleh pihak kerajaan dan juga pihak-pihak yang berwajib. Maka tidak hairanlah pada masa akan datang masyarakat kita akan hancur. Masyarakat kita akan hancur dan keruntuhan akhlak remaja-remaja Melayu terutamanya akan rosak dan binasa. Namun begitu, kesan yang paling ketara yang akan dilihat kiranya akhlak remaja pada hari ini tidak dikawal, seperti masyarakat ini di negara ini akan menjadi porak-poranda, berpecah belah dan tidak bersatu padu. Perasaan buruk dan prasangka pasti tidak akan wujud dalam masyarakat. Sifat yang paling yang mencurigai akan bertahta di dalam hati masyarakat. Wujudnya pergaduhan dalam masyarakat pasti akan berlaku. Isu-isu perkauman akan wujud juga seandainya pergaduhan ini melibatkan antara lebih daripada satu kaum. Tidak dinafikan juga keruntuhan akhlak akan memberikan
kesan yang besar kepada negara. Jatuh dan bangunnya sesebuah negara dan masyarakat itu bergantung kepada akhlak remaja atau generasi pada waktu sekarang. Tidak dinafikan lagi, akhlak remaja pada waktu ini berada pada tahap yang membimbangkan. Semua pihak, terutama kerajaan, badan NGO dan juga daripada masyarakat itu sendiri harus bergandeng bahu untuk menangani gejala keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Kesan yang akan berlaku ialah negara sudah tentu akan kehilangan generasi dan kepimpinan pada masa akan datang. Kerosakan akhlak pada masa kini lebih cenderung berlaku kepada golongan remaja ataupun ia lebih dikenali dengan gejala sosial. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan gejala sosial? Gejala sosial merupakan perbuatan ataupun tingkah laku oleh seseorang individu ataupun manusia yang terkeluar daripada batas-batas normal masyarakat ataupun sesebuah umat. Kepentingan Al-Quran dan As-Sunnah dalam pembentukan sesebuah masyarakat yang bertamadun tidak pernah dipertikaikan oleh mana-mana ajaran kerana ia merupakan sebuah indikator untuk menilai kecermelangan ataupun ketamadunan ketinggian sesebuah nilai dan akhlak moral di dalam sesebuah kalangan masyarakat. Menurut Prof. Quraish Shihab, sekurang-kurangnya di dalam diri seseorang individu terdapat 4 hal untuk membentuk akhlak yang mulia. Yang pertama adalah tahalluk. Apakah yang dimaksudkan dengan tahalluk? Tahalluk adalah melatih ataupun membiasakan diri untuk melakukan kebaikan. Dalam erti kata lain, kita sebagai seorang Muslim hendaklah istiqamah dalam melakukan perkara-perkara yang menuju kepada rahmat Allah. Contohnya, kita boleh bersedekah pada setiap hari sedikit demi sedikit supaya kita kekal berada di dalam kebaikan. Hal yang kedua adalah mencontohi kepribadian Rasulullah SAW. Contohnya, kita menjadikan baginda sebagai teladan di dalam kehidupan seharian. Apakah contoh-contoh yang kita boleh ambil untuk dijadikan iktibar? Antaranya adalah akhlak beliau apabila bertemu dengan musuh ataupun berkelakuan baik semasa dicaci oleh musuh. Kita dapat melihat peristiwa ketika beliau berhijrah ke Taif, beliau telah pun dimaki, dicaci, dihamui, malahan diherdik ataupun dibaling batu-batuan sehingga berdarah. Namun demikian beliau tetap berkelakuan baik dan tidak memarahi mereka. Mencontohi akhlak dan kepribadian Rasulullah seperti mana firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Perkara yang ketiga adalah memilih persekitaran yang baik ataupun kita memilih sahabat yang sentiasa mengajak kita melakukan perkara-perkara yang mudah. Hal ini juga sangat bertepatan dengan tuntutan ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud perumpamaan teman baik dan juga teman buruk itu dapat dilihat melalui seorang penjual minyak wangi ataupun tukang besi. Adapun apabila kita berkawan dengan seorang penjual minyak wangi, kita akan dapat bau harumnya. Setidaknya kita membeli atau dia memberikan kita minyak wangi tersebut. Sedangkan apabila kita berkawan dengan tukang besi, kita hanya mendapat busuk ataupun baju kita akan terbakar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal yang keempat adalah jiwa yang termaktub di dalam ajaran tasawuf, khususnya dalam tasawuf ahlaki. Kesimpulannya, akhlak yang dianjurkan oleh ajaran tasawuf adalah satu jalan untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, sebagai seorang umat Islam, kita hendaklah menunjukkan nilai-nilai murni ataupun akhlak yang mulia kepada masyarakat setempat agar kita dicontohi oleh agama-agama yang lain. Oleh itu, setiap pihak hendaklah berganding bahu dan menggembling tenaga untuk menjayakan misi umat Islam, iaitu menunjukkan nilai-nilai murni dan juga akhlak mulia kepada seluruh masyarakat.